Kerja apa yang boleh create side income yang sebenarnya orang lain jarang buat? Sebagai rakyat Malaysia, sesiapa sahaja yang bergaji RM1,500 sehingga RM3,000 ataupun lebih sekalipun, kalau ikutkan tolak itu, tolak ini dengan komitmen bulanan, rasanya memang tak cukup. Lagi-lagi duduk dekat pusat bandar yang semuanya sekarang pakai duit. Sebab kata orang, masuk tandas pun pakai duit. Tapi sekarang ni tak tahulah masuk tandas pun pakai duit ke tak. Apa yang nak buat untuk tambah pendapatan? Tapi kalau boleh lah, tak naklah ganggu kerja full time. Ini penting sebab kita tak naklah prestasi kerja kita ni mengganggu. Disebabkan kita tak cukup tidur lah, selalu minta cuti lah, dan pelbagai banyak alasan lah nak create. Tapi sebelum tu, jangan lupa subscribe ke channel Direct Learning untuk lebih banyak tips kewangan yang santai. Sebenarnya dalam dunia kerja nak cari duit ekstra ni, semua orang boleh buat. Katalah kalau nak buat Grab, kita buat Grab. Nak jual itu, buat jual itu. Tapi isu sekarang ni gangguan, ataupun boleh jadi tak konsisten. Yalah, bulan ini buat, bulan depan lama-lama dah tak buat dah. Sebab apa? Dah malas. So tak adalah ketekalan nak buat benda ini sentiasa berterusan. Dan untuk pengetahuan korang, apa jenis kerja ekstra yang saya nak share ni berdasarkan pengalaman saya sendiri dan pernah melihat bagaimana orang boleh dapat income ekstra ni mencecah RM2,000 ke RM3,000. Dan ini tak termasuk pendapatan kerja full time tau. So yang pertama, jadi personal shopper. Jap. Okay, cerita pasal personal shopper ni nampak macam mudah, tapi permulaan sebenarnya memang agak susah. Sebab apa? First kita nak build trust. Customer kena trust kita dan kita perlu ada kepercayaan kepada pihak customer. Contohnya, apa platform yang kita nak gunakan untuk meyakinkan kita ada servis sebagai personal shopper? Facebook page, ataupun website, ataupun review daripada customer-customer, ataupun mulut-mulut orang yang cerita pasal kita. Orang akan yakin sekiranya platform ini wujud dan akan berterusan sekiranya kita konsisten memberi servis yang terbaik kepada mereka. Dan persediaan dari segi masa, ini yang saya ada maklumkan. Kerja tak mengganggu kerja kita sebagai full time. Kita boleh buat sebagai sambilan. Contohnya macam Jumaat, Sabtu, Ahad. Kenapa saya cakap Jumaat? Mungkin korang boleh sediakan hari Jumaat itu untuk mula korang collect data-data ataupun list sebagai persiapan sebelum nak membeli suatu barangan. Dan Sabtu, Ahad tu korang boleh pilih lah. Mungkin boleh dijadikan satu hari untuk membeli barang sahaja. Di sini kita bukan sahaja build masa kita, tetapi kontrol masa orang lain ataupun customer kita yang mengguna servis kita untuk membeli barangan. Dan dari segi barangan itu sendiri, jenis barangan memang amat penting bagi kita sebagai personal shopper, dan perlu faham tentang barangan tersebut, apa dia punya cerita sekalipun, ataupun sekiranya customer ataupun pelanggan tanyakan, okey, ni macam mana macam ni, okey, ni bentuk dia macam mana, ini apa dia punya kelebihan. So kita dah tahu barangan tersebut sebelum kita nak belikan untuk mereka. So ilmu tentang barangan tersebut perlu ada. Dan satu lagi, sesuai ke tak mengikut kehendak sekarang ataupun trending, bagaimana bekalannya ataupun bentuk barangan tersebut. Adakah ia memudahkan urusan kita untuk membeli dan hantar, ataupun proses packagingnya macam mana? Adakah terlalu rumit? Tapi jika barangan ini sesuai dengan permintaan yang tinggi, rasanya tak kisahlah barangan tu besar ke kecil ke lagi besar ke, yang penting berbaloi-baloi. Dan dari segi kenderaan juga, jenis kenderaan yang kita ada pun main peranan sebenarnya. Sekiranya customer nak request beli barangan yang maybe besar, panjang, alamak, tak muat pula kan? Takkanlah dengan kereta Viva yang kita ada tu, tak pasal-pasal pula kita kena cari extra solution pula nak settlekan masalah lain. Dan yang kedua, copywriter. Contohlah, korang ni memang power bab design resume dan pandai mengolah ayat itu ini. Okay, sekiranya korang ada bakat untuk servis memperbaiki pengolahan ayat-ayat di resume ke, ataupun design resume tu sendiri ke, supaya nampak cantik dan sesuai dengan permohonan kerja tersebut. So ini pun boleh jadikan sumber rezeki korang melalui servis tersebut. Dan yang ini korang bolehlah nak gunakan platform seperti Upwork ke, ataupun Fiverr, ataupun korang sendiri boleh postkan di media sosial. Dan yang ketiga, servis lipat baju dan gosok. Ini bagi mak-mak memang suka ada orang tolong lipatkan baju kat rumah kan. Lagi-lagi jenis anak yang ramai dan jenis dua-dua bekerja. Suami pun kerja, mak pun bekerja. Memang sibuk lah. Dan Sabtu Ahad memanglah nak kena kumpul semua baju, fikir nak gosok, fikir nak lipat. Dan kalau boleh pun sekiranya masa Sabtu Ahad inilah korang boleh lakukan servis begini. Boleh je korang ambil sekitar kawasan tempat tinggal korang. Tak kisahlah korang nak datang ambil baju sendiri daripada pihak pelanggan, ataupun pelanggan sendiri datang rumah korang nak lipat baju ke ataupun gosok dan sebagainya. Yang ini memang jarang sekali orang buat servis begini. Tapi sekiranya ada permintaan di kawasan tempat tinggal korang, tak mustahil kerja ekstra begini pun boleh menjana pendapatan tambahan. Dan yang keempat, guru tuition. Bagi korang yang ada kelayakan CJ diploma ataupun ijazah untuk dalam bidang pendidikan ataupun seagatan dengannya, boleh je korang buat kelas tuition untuk adik-adik yang bersekolah rendah ke, menengah ke. Yang penting sekali korang kena tahulah silibus mata pelajaran sekarang ni. Kalau tak, nanti kan adik-adik yang akan ajar korang. Dan yang kelima, multimedia.
Bagi korang yang mungkin ada skill dalam bidang grafik, editing video, fotografer, skill dalam apa jua yang berkaitan dengan korang, boleh tunjukkan bakat korang di platform-platform tertentu. Tak kisahlah sama ada korang nak postkan di grup di Facebook ke, ataupun platform seperti Fiverr ke, freelancer.com ke, ataupun sebelum ni admin pernah explain tentang NFT. Korang boleh klik saja link dekat atas sini. Sebab apa? Admin ada jelaskan apa itu NFT untuk korang jana pendapatan daripada situ. Dan yang keenam, bisnes masak-masak. Cerita pasal masak ni dulu-dulu kalau korang perasan, mak-mak kita selalu je buat benda. Bila kita sekolah ada hari kantin, satu kelas fikir nak masak apa. Tiba-tiba pula mak kita ni memang jenis pandai masak. Time itulah dia tawarkan diri untuk buat itu, buat ini. Sehinggalah dalam satu ketika itu, bila ada je majlis tertentu, nah puan call, boleh tak saya order nasi lemak daripada puan untuk mesyuarat PIBG ke. Situlah marketingnya. So sama jugalah dengan keadaan sekarang ni. Sekiranya korang ni jenis pandai masak, tangan tu memang excellent lah, rasa sedap je kan, boleh je korang buat makanan-makanan tertentu untuk orang order. Macam contohnya macam nasi lemak RM1 ke, ataupun sandwich ke. Dan yang ketujuh, personal assistant online ataupun BA online lah. Tapi sekiranya korang jenis yang sibuk dengan bisnes itu, dengan jadual yang kadang-kadang tak tersusun dan padat, mesti korang nak cek someone yang boleh ingatkan korang. Okay, petang esok jangan lupa tau, you ada meeting dengan Datuk ini sekian-sekian. So PA online ni pun boleh jadikan extra pocket korang tau, sekiranya korang ni pandai manage timing korang dengan jadual yang teratur. So korang boleh jadikan korang tu sebagai PA kepada sesiapa yang nak guna servis korang. So PA ni online saja, so tak perlu nak jumpa customer. Dan yang ke-8, influencer. Mungkin korang suka bercerita dengan kawan-kawan kan, borak-borak dekat kedai kopi ke, cerita pasal isu semasa ke. Yalah, semuanya korang tahu kan, sampai kawan-kawan korang pun dah tahu dah, korang ni cerita ni mesti gempak, minat diorang nak dengar. So apa salahnya kalau korang jadi YouTuber ataupun content creator, mana-mana platform lah, YouTube ke, TikTok ke, yang mana-mana sesuai dengan topik yang korang nak cakap dekat situ. So daripada korang borak-borak habis kat situ je, apa salahnya korang peluaskan topik perbualan korang di platform-platform yang saya maklumkan tadi. At least korang boleh build community, build dia punya audience, dan boleh menjana pendapatan dari situ. Sememangnya ada kerja-kerja yang kita boleh lakukan, dan ada yang mungkin situasi dan masa memang tak mengizinkan. Tetapi ini berdasarkan pengalaman saya sendiri melihat dan sudah pun ambil peluang waktu keadaan yang memang amat perlukan duit ketika itu. Cumanya ia memerlukan kesabaran untuk korang konsisten nak dapatkan extra income ni. At least dalam tangan boleh mencecah 2 ke 3 ribu sebulan. Sekiranya korang ada cadangan yang rasanya tak ramai orang buat kerja macam tu, macam ni kan, boleh je share di ruang komen di bawah. Jangan lupa subscribe ke channel Direct Learning untuk lebih banyak perkongsian begini yang santai.